The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syamil Aiman bin Afandi dan nombor ID DBS 2209265552 dan saya daripada kelas 2.5. Ini adalah video pengenalan diri bagi video refleksi kami dan tajuk projek kami ialah Kepelbagaian Agama dan Perayaan di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iman Hazwan bin Zaini bernombor ID DBS 2209265541 dari kelas AC 2.5 dan ini ialah video pengenalan diri untuk video refleksi. Okey, nama saya Ahmad Ahnaf bin Azmin bernombor ID DBS 2209265527 berkelas AC 2.5 dan ini adalah pengenalan diri bagi video refleksi saya. Assalamualaikum semua, nama saya Muhammad Nazrin Iqmal bernombor ID DBS 2209265548 daripada kelas section 2.5 dan ini adalah video pengenalan diri bagi video refleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama sekali saya akan terangkan tentang agama Islam. Agama Islam ialah agama rasmi di Malaysia dan ia telah termaktub di dalam Perlembagaan Negara. Agama Islam ialah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panduan untuk kehidupan seharian bagi manusia. Islam bermaksud penyerahan, ketaatan dan keamanan. Kitab utama bagi umat Islam ialah Al-Quran. Al-Quran bermaksud kitab yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panduan kepada manusia. Penganut Islam juga mestilah percaya akan rukun iman dan rukun Islam. Hari Raya Aidilfitri juga dikenali sebagai Hari Raya Puasa, merupakan salah satu perayaan yang paling penting dalam agama Islam. Ia merupakan hari kemenangan bagi umat Muslim setelah berpuasa sepanjang bulan Ramadan. Hari Raya Aidilfitri dirayakan pada tarikh 1 Syawal dalam kalender Hijrah yang mengikuti penanggalan Islam. Hari Raya Aidilfitri mempunyai makna yang mendalam bagi umat Muslim. Semasa bulan Ramadan, umat Muslim berpuasa dari fajar hingga matahari terbenam, menahan diri daripada makan, minum dan melakukan aktiviti lain sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Setelah sebulan berpuasa, Hari Raya Aidilfitri adalah waktu untuk merayakan kejayaan mereka dan mengucapkan terima kasih di atas perjuangan dan pengorbanan yang telah dilakukan. Perayaan Hari Raya Aidilfitri bermula dengan solat Hari Raya, iaitu solat khas yang diadakan pada pagi hari pada hari pertama Syawal. Solat ini biasanya dilakukan di masjid atau lapangan terbuka dengan kehadiran jemaah Muslim. Setelah solat, umat Muslim saling meminta maaf dan mengucapkan selamat Hari Raya kepada keluarga, rakan dan jiran. Semasa Hari Raya Aidilfitri, umat Muslim memakai pakaian baru, terutamanya pakaian tradisional seperti baju Melayu di beberapa negara. Mereka juga mengunjungi keluarga dan rakan, bertukar hadiah dan mengadakan jamuan bersama. Makanan khas yang disediakan semasa Hari Raya Aidilfitri berbeza mengikut negara atau budaya. Di Malaysia lazimnya adalah ketupat, rendang, lemang dan kuih tradisional. Selain itu, Hari Raya Aidilfitri juga merupakan waktu untuk memberi sumbangan dan berkongsi kegembiraan dengan yang memerlukan. Umat Muslim memberi sedekah kepada orang yang kurang bernasib baik dalam bentuk wang, makanan atau bantuan lain. Perayaan Hari Raya Aidilfitri berlangsung selama beberapa hari.
bergantung kepada tradisi dan amalan setiap negara atau komuniti Muslim. Ia merupakan masa yang dinantikan dengan penuh sukacita, persaudaraan dan rokalisasi di kalangan umat Muslim. Agama Buddha dibawa ke tanah Melayu melalui aktiviti perdagangan dan penganut-penganutnya sangat berpegang teguh kepada jalan 8 lapis mulia dan juga ajaran Siddhartha Gautama. Okay. Agama Buddha ini diasaskan oleh Siddhartha Gautama, iaitu seorang putera raja yang diberi gelaran sebagai pemberi cahaya. Dan beliau mendapat gelaran ini kerana diambil sempena nama pohon, iaitu pohon Buddha, di mana tempat ia bertapa. Dan beliau juga telah mendapat gelaran Buddha selepas mencapai enlightenment, iaitu satu tingkat kesedaran dan mendapat ilmu yang sangat mendalam. Semasa beliau berusia 29 tahun, beliau telah keluar daripada istana dan beliau juga melihat terdapat 3 jenis penderitaan, iaitu yang pertama tua, yang kedua penyakit dan yang ketiga ialah kematian. Beliau memahami bahawa ketiga-tiga penderitaan ini ialah satu fitrah buat kehidupan manusia dan penderitaan ini boleh dihapuskan melalui cara mempelajari dan juga melalui jalan 8 lapis mulia. Antara perayaan yang disambut oleh agama Buddha ialah sambutan Tahun Baru Cina. Untuk Tahun Baru Cina, kaum Cina menggunakan kalender lunar untuk mengira tarikh perayaan tahunan mereka. Ini bermakna tarikh sambutan Tahun Baru Cina setiap tahun adalah berbeza dan biasanya akan disambut pada akhir Januari ke bulan Februari setiap tahun. Sambutan ini telah diraikan selama berabad-abad lamanya dan Tahun Baru Cina selalunya akan berlangsung selama 15 hari dan berakhir pada tarikh bulan purnama, iaitu Pesta Tanglong atau lebih dikenali sebagai perayaan Cap Gome di Malaysia. Aktiviti pada Tahun Baru Cina ini selalunya meliputi aktiviti ziarah menziarahi rakan-rakan dan juga ahli keluarga serta mempunyai beberapa tradisi istimewa yang bertujuan untuk membawa nasib baik untuk tahun itu, seperti pemberian ampau, hiasan berwarna merah, memakai baju baru, memberi limau mandarin, tarian singa dan banyak juadah tradisional dan kuih-muih istimewa yang dihidangkan. Di Malaysia, ucapan Kong Hei Fat Choi yang bermaksud semoga tahun ini akan membawa kebaikan akan sering didengari sepanjang musim perayaan ini. Masyarakat Malaysia akan menziarahi antara satu sama lain dan aktiviti yang ditunggu-tunggu oleh adalah pemberian angpau, hamper dan juga limau mandarin sebagai tanda membawa tuah buat kaum Cina pada tahun itu. Seterusnya, agama yang seterusnya adalah Hinduisme. Hinduisme adalah satu falsafah ataupun agama yang berasal daripada India. Hinduisme ini merupakan evolusi daripada pemikiran dari zaman ke zaman yang seterusnya. Agama Hindu mempercayai kepada satu Tuhan, akan tetapi mereka membentukkan ciri-ciri dan karakteristik dengan pelbagai dewa-dewi. Dan seterusnya, agama Hindu ni mempunyai kitab yang dikenali sebagai Veda dan terdapat 4 kitab utama, iaitu Atharva Veda, Yajurveda, Rig Veda dan Samaveda. Hari Deepavali merupakan perayaan yang disambut oleh semua penganut yang beragama Hindu di seluruh dunia dan merupakan hari cuti di Malaysia. Perkataan Deepavali merupakan gabungan perkataan Deepa yang berarti cahaya dan perkataan Gavali yang berarti barisan. Perayaan Deepavali ini disambut pada hari ke-14 bulan Aipasi dalam kalender Tamil antara bulan Oktober dan November dan juga dikenali sebagai Pesta Cahaya. Menurut legenda, Raja Narakasuri yang kejam dan selalu memeras rakyatnya telah dikalahkan dan dibunuh oleh Mahakrishnan
Sebelum mati, Raja Narakasuri meminta semua manusia agar meraih hari kemenangan itu sebagai peringatan kepada mereka yang baik tentang godaan hantu dan syaitan. Peringatan kepada mereka yang lupa agar berbuat baik dan menjauhi daripada membuat kejahatan sama manusia. Pelita yang dipasang dalam barisan dapat dilihat dinyalakan di rumah penganut Hindu bagi melambangkan kejayaan kebaikan mengatasi kejahatan yang dirayakan sebagai perayaan Deepavali. Pada pagi Deepavali, penganut Hindu akan menjalani mandi minyak yang melambangkan penyucian badan dan semangat. Selepas upacara penyucian yang melambangkan permulaan yang baru, penganut Hindu akan mengunjungi kuil di mana patung dewa Hindu akan dikalungkan dengan kalungan bunga. Pada pintu masuk rumah penganut Hindu, hiasan kolam iaitu hiasan bunga halus yang dilakarkan di atas tanah yang biasa dibuat daripada biji ren berbagai warna akan diletakkan. Hiasan kolam ini merupakan lambang penyembahan Dewa Lakshmi, dewa kekayaan yang dipercaya hanya akan mengunjungi rumah mereka yang mempunyai hiasan kolam di pintu masuk rumah mereka. Kolam merupakan upacara keagamaan bagi penganut Hindu dan orang Islam adalah dilarang menggantinya. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Jadi kita akan teruskan kepada agama yang terakhir, iaitu agama Kristian. Untuk agama Kristian, ia diasaskan oleh Jesus Christ ataupun Jesus. Perkataan Christ itu berasal daripada perkataan Yunani, iaitu Christus. Perkataan ini bermaksud penyelamat. Dalam agama Kristian, mereka berpegang kepada kitab Bible ataupun kita kenali sebagai kitab Injil. Kitab ini memiliki dua versi, iaitu Old Testament dan New Testament. Bagi masyarakat Kristian, mereka berpegang kepada prinsip Trinity, iaitu yang pertama, Father of God, yang kedua, Son of God, dan yang ketiga, Holy Spirit. Hari Christmas, juga dikenali sebagai Hari Natal, adalah perayaan terbesar untuk penganut agama Kristian, dan ia disambut setiap tahun pada tarikh 25 Disember bagi memperingati kelahiran Jesus dari Nazaret, iaitu pengasas ajaran Kristian. Menurut kitab Bible Perjanjian Baru, Jesus dilahirkan oleh Maria di Jerusalem. Penganut Kristian mempercayai bahawa kelahiran Yesus ini menepati ramalan-ramalan agama Yahudi mengenai kedatangan seorang penyelamat dari susu galur Raja David, yang kedatangannya adalah untuk menebus manusia dari dosa-dosa Adam. Perayaan Christmas pada lazimnya dirayakan setiap 25 Disember. Namun, beberapa gereja termasuk gereja Ortodoks, gereja Koptik, dan gereja-gereja Timur yang lain dan di negara Mesir, Habsyah, Rusia menyambut Hari Christmas pada 7 Januari disebabkan mereka mengikuti kalender yang berlainan. Adat resam moden perayaan ini termasuklah pemberian hadiah, sambutan keagamaan di gereja, dan peragaan pelbagai hiasan, termasuk pokok Christmas, lampu hiasan, daun mistletoe, holly atau lakonan semula kelahiran Jesus. Santa Claus adalah merupakan tokoh mitos yang terkenal yang sering dikaitkan dengan adat memberi hadiah sempena hari Christmas. Santa dipercayai merupakan hasil gabungan Saint Nicholas dari Mira dan unsur-unsur mitologi Nordik dengan mitologi Kristian. Sementara, penampilan modennya dipercayai hanya timbul pada abad ke-19. Disebabkan Malaysia adalah negara yang menghormati penganut agama lain, Malaysia telah mengiktiraf tarikh 25 Disember sebagai cuti umum bagi memberi ruang kepada penganut agama Kristian untuk menyambut Hari Christmas. Jadi kesimpulannya, walaupun di Malaysia terdapat pelbagai agama dan perayaan, kita harus menghormati setiap agama dan perayaan yang mereka raikan. Ini adalah satu contoh kepada negara lain kerana Malaysia boleh hidup aman dan damai walaupun diduduki oleh masyarakat yang pelbagai kaum, agama dan bangsa.